Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik makcik Otok Arung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya nyaris-nyaris diculik lagi di waktu tengah-tengah malam buta. Ada seorang lelaki upahan, sangat kurus, berkulit putih, menghubungi saya untuk berjumpa dengan saya. Tetapi saya tidak mahu berjumpa dengan lelaki itu. Kerana sixth sense dan insting saya menyatakan lelaki itu adalah penculik upahan. Saya yakin video paling bahaya ini sedang ditonton oleh Tun, Muhyiddin, Hadi Bawang, dan macam-macam parti PAS, Parti Perikatan Nasional. Saya ada satu berita buruk. Jufazli Syekh Ahmad masih hidup dan gagal diculik sehingga hari ini, gagal dibunuh sehingga hari ini, gagal diperangkap sehingga hari ini. Pakcik makcik Otok Arung dalam parti PAS, Parti Perikatan Nasional yang amat saya hormati. Kemarin, modus operandi menculik Jufazli Syekh Ahmad kantoi lagi. Jam 12.30 tengah malam, saya cuba diumpan, dipancing, diperangkap. Tetapi ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit kebijaksanaan kepada otak dan hati saya bahawa jangan jumpa orang itu. Orang itu adalah penculik upahan, mahu hancurkan kamu. Timing untuk menculik saya ini adalah sama dengan tragedi-tragedi penculikan politik yang pernah dibuat oleh Abah, oleh Atok, oleh Hadi Bawang dan konco-konco anjing politik mereka. Dan kali ini ia berlaku lagi. Mujurlah, syukurlah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan akal fikiran dan hati untuk saya selamatkan diri sendiri. Sehingga lelaki penculik itu sangat marah, saya tidak berjumpa dan bersemuka dengannya. Kemarin, di satu kawasan bandar berdekatan Kuala Lumpur, kemarin 27 Ogos 2023, ada satu konspirasi politik yang kantoi depan mata saya yang mengejutkan saya, pakcik makcik Otok Arung. Anjing-anjing politik kurap, pasukan penyamun, penyangak, pencuri, kaki sakau, kantoi mahu menculik saya. Jam 12.30 tengah malam.
Tetapi sialnya saya lari daripada lelaki penculik itu. Malah lelaki penculik itu mahu mencuri dan merompak duit saya. Kantoi mahu pau duit saya. Orang miskin seperti saya, orang yang tidak berpangkat seperti saya, saya cukup terkesima melihat gelagat-gelagat penculik dan pembunuh upahan di luar sana yang tidak senang duduk, tidak senang tidur melihat suara berbisa rakyat ini menggegar percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Tun Muhyiddin Hadi Bawang, perompak penyamun, harta rakyat, harta negara yang sedang koyak. Tengok video bahaya ini. Tarikh penculikan ini kemarin berlaku pada 27 Ogos 2023 dan 28 Ogos 2023. Hari ini saya ada kerja tugasan luar untuk menghadiri satu prosiding wayang perbicaraan mahkamah di sebuah planet. Saya baru faham semua modus operandi penculikan politik ini, Tun. Muhyiddin Hadi Bawang, anda penculik-penculik upahan, kantoi mahu memerangkap, mengumpan, menjerat dan menculik saya semalam kerana anda takut saya menghadiri satu perbicaraan mahkamah berprofil tinggi di satu planet dunia ini. Dan hasilnya, selepas saya gagal diculik, anjing-anjing kurap penyamun penyangat laknatullah ini terkejut badak. Saya bekerja seperti biasa dan saya menghadiri perbicaraan mahkamah, memerhati wayang-wayang perbicaraan mahkamah di sebuah planet yang cukup lawak dan lucu. Mail Lambung tidak hadir perbicaraan mahkamah itu untuk lawan Jufazli Syih Ahmad hari ini di planet Pluto. Konco-konconya tidak datang. Hanya ada satu anjing kurap yang datang. Itu pun kena sembelih oleh hakim, kena gasak oleh hakim, kena ketuk kepalanya oleh hakim. Malah kena smackdown oleh hakim. Hakim tanya, ada bukti atau tidak ada bukti kes jenayah Jufazli ni? Saya punya perbicaraan mahkamah bukan di planet bumi, di planet Pluto. Yang tahu tu tahulah. Yang tak tahu, lu fikirlah sendiri. Ada otak, ada akal diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai penyamun penyangga yang takut dengan bayang-bayang Jufazli Syih Ahmad. Ya, hari ini saya menghadiri perbicaraan mahkamah kerana saya masih hidup dan saya gagal diculik semalam. Pakcik makcik otak.
Adalah salah jika penyamung penyangak laknatullah ini, pengkhianat, petualang, pembunuh, penculik berseri ini fikir saya boleh dihilangkan, diculik dan dibunuh dalam negara Malaysia, dan sekaligus saya lari daripada negara ini atau dilarikan dari negara ini ke planet lain, atau saya diculik atau saya dibunuh. Maka sangat-sangat memalukan. Jufazli Syekh Ahmad ini yang gagal anda semua culik, menghadiri satu perbicaraan mahkamah berprofil tinggi, wayang politik yang cukup seram dan mengerikan. Penculik-penculik upahan dalam sesebuah planet. Saya tahu semua konspirasi politik anda semua untuk memerangkap, mengumpan, memancing saya, menculik saya semalam yang gagal lagi buat kali ke-100. Gagal untuk menghalang saya menghadiri perbicaraan mahkamah. Enough is enough. Cukup-cukuplah. Saya tidak marah, saya tidak berdendam dengan penculik-penculik upahan ini. Cuma saya nak bagi tahu dengan big boss mereka, I know who you are. Dari tahun 2016 hingga tahun 2023, saya mengambil masa tujuh 8 tahun untuk membuat kerja perisikan siapakah musuh negara Malaysia berdaulat ini dan siapakah penyamung penyangak yang mempunyai dendam politik yang sangat besar kepada Jufazli Syekh Ahmad, hero rakyat ini, kingmaker baru politik Malaysia yang berjaya menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak secara mengejut dalam sejarah politik dunia. It's too late untuk menculik dan membunuh saya, wahai perompak, penyamung, penyangak laknatullah yang amat saya hormati. Saya tak takut mati. Saya tak takut diculik kah atau disumbat dalam penjara politik kah. Cuma pastikan, kalau anda penjarakan saya secara senyap-senyap tanpa pengetahuan rakyat, tolong penjarakan saya seumur hidup. Jika saya keluar daripada penjara politik anda, begini jadinya. Anda semua penyamung penyangak kelihatan gelojoh, keleng kabut, huru hara, tunggang langgang, tunggang terbalik nak buat perangkap menculik Jufazli Syekh Ahmad semalam. It should not happen and it should not kantoi. Saya ingatkan anda semua sudah bertaubat. Tetapi ya, anda semua belagak jadi Tuhan depan saya. Saya kesian tengok anda semua. Dosa-dosa besar kejahatan anda depan mata saya. Rakyat tak tahu, tapi saya tahu. Dan mulut berbisa ini yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melantunkan kata-kata syahadatul haq, kebenaran yang sedang menggegarkan dan menggoncang percaturan kuasa dunia. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya tetap untung jika saya diculik kah, saya ditangkap kah, saya dipenjarakan kah, hanya kerana saya berjuang atas nama kebenaran Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya tak rugi apa-apa, 1 sen pun. Dulu saya tidak berjuang untuk negara ini, 0 sen. Saya tak
tak dapat apa-apa rezeki dari atas langit Allah. Tetapi setelah saya dizalimi, ditangkap, mahu diculik, mahu dibunuh, ada konspirasi politik untuk menghancurkan saya. Walaupun saya tidak mahu jadi Perdana Menteri, saya tidak mau jadi menteri, saya tidak mau jadi ketua menteri. Dalam percaturan kuasa ini, kun fayakun atas izin kuasa Allah. Allah turunkan dan Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya dari atas langit sehingga ke planet Pluto. Sampai penyamung-penyangat laknatullah yang tangkap saya, 4 Perdana Menteri perompak sebelum ini, tiap-tiap tahun tangkap saya. Pening-pening lalat, sakit kepala tertekan. Daripada mana budak itu dapat duit, dapat rezeki? Bukankah kita sudah blok semua pekerjaan dia, kita blacklist nama dia, kita blacklist keuangannya? Saya pun tidak tahu mau jawab apa. Kalau anda bercerita dan bertanya pasal duit dalam akaun bank saya. Walaupun saya tidak ada trilion-trilion ringgit, bilion-bilion ringgit, hatta 1 ringgit pun dalam akaun bank saya. Tun Muhyiddin Hadi Bawang sangat takut dengan suara berbisa rakyat ini, Pak Cik Makcik Otok Arung. Dan itulah jahilnya mereka dalam percaturan kuasa dunia, dalam planet-planet dunia yang penuh dengan tipu daya ini. This is not about money. This is about saya tak takut mati. Kau kasih tunggang terbalik kah saya? Kau kasih hancurkah kehidupan saya? Saya semakin untung. Saya tak hilang apa-apa pun. Wang, harta atau pangkat kerana saya tidak ada agenda politik untuk berebut-rebut jawatan Perdana Menteri dengan orang-orang tua yang dupang bergaduh di Putrajaya, tak puas hati tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Saya mahu diculik semalam hanya kerana saya memuat naik satu video. Saya cakap dengan Tun, saya tetap sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya tetap sokong Kerajaan Agung di Putrajaya. Full stop. Muktamad. Hang ingat kalau hang culik saya, nak ugut saya, nak perangkap saya, supaya saya hilang dalam Malaysia, supaya saya tidak hadir perbicaraan mahkamah di satu planet. Hang ingat, saya boleh diperangkap, Tun? Tak boleh, Tun. Tun nak lawan takdir kuasa Allah yang Maha Kuasa. Saya ni hanyalah asbab, Tun. Saya hanyalah perantara. Saya hanya orang tengah. Menyampaikan kebenaran yang cukup berbisa dalam percaturan kuasa dunia. Anda suka saya kah? Anda percaya saya kah? Anda setuju atau tidak setuju dengan saya kah? Anda sokong saya atau tidak? Anda tonton video ini atau tidak? Itu bukan masalah saya, Pak Cik Makcik Otok Arung. Saya hanya menjalankan kerja saya dan tanggungjawab saya depan Allah Subhanahu Wa Taala, depan 33 juta rakyat, bahawa kebenaran adalah tetap kebenaran dan Allah telah berjanji dalam kitab Al-Quran, kebenaran di atas bumi Allah dan planet-planet lain akan terus anda semua dengar dan ia akan terus menggoncang percaturan kuasa dunia. So, saya ingin mengumumkan kepada musuh-musuh rakyat dan negara ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Lebih kuasa daripada pangkat, wang haram dan harta haram serta pangkat serta darjat kalian. Jangan kalian takut dengan Jufazli Syamat. Kita sama-sama manusia berdarah merah. Cuma saya tidak merompak. Saya tidak berebut jawatan politik dunia tipu-tipu ni. Misi saya mudah dan sudah selesai. 4 Perdana Menteri perompak yang tangkap saya secara zalim, secara diktator, tidak ada bukti sanggup mereka-reka kesalahan jenayah saya dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Akhirnya kun fayakun hancur oleh saya atas bantuan Allah. Hanya itu sahaja saya mahu lihat sebagai pengajaran kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia dan penguasa-penguasa di atas planet-planet dunia ini.
ketahuilah, rakyat miskin yang kalian zalimi, rakyat miskin yang kalian mahu hancurkan, rakyat miskin yang kalian mahu bunuh, mahu culik, mahu sumbat dalam penjara dunia tipu-tipu, tak takut mati. Dan akhirnya budak itulah yang menghancurkan kalian secara mengejut sampai kalian jadi gila. Gagal untuk tutup mulut budak itu bernama Jufazli Syekh Ahmad. Hang fikir kalau hang culik saya semalam, saya tidak akan hadir perbicaraan mahkamah di sebuah planet. You are wrong. Saya tidak boleh diperangkap dengan apa-apa umpan politik. Wahai pencatur-pencatur kuasa, wahai tangan-tangan gaib politik seluruh dunia. Kedua ibu bapa saya mengajar saya, jangan minum arak, jangan hisap rokok. Guru-guru saya mengajar saya, haram rasuah, haram minum arak, haram menyokong pemimpin, koruptor, penyamun, perompak, pencuri harta negara. Kedua ibu bapa saya mengajar saya, jangan mudah percaya dengan orang, jangan mudah berkawan dengan orang. Ramai tanya dengan saya, kenapa Jufazli Syekh Ahmad suka bersendirian? Mari saya terus terang ya Tun. Wahai perompak-perompak, penyamun-penyangak yang khusyuk, ketakutan menonton video paling bahaya ni. Kedua ibu bapa saya mendidik saya dari kecil, mentarbiah saya, mengajar saya bahawa jangan berkawan dengan sembarang orang. Belajar hidup sendirian. Jangan mudah percaya dengan orang. Pada awalnya, saya tak faham kenapa mak bapak saya ajar barang ni. Rupa-rupanya, hikmah di sebalik didikan hebat kedua ibu bapa saya itu. Tidak ada satu orang pun manusia di atas bumi dan planet lain tahu semua rahsia Jufazli Syekh Ahmad. Saya baru faham hikmah didikan kedua ibu bapa saya. Kenapa mereka larang saya berkawan-kawan dengan orang-orang jahat, orang-orang gila, orang-orang yang berjiwa iblis, syaitan dajjal tetapi bertopengkan manusia. Tidak ada satu orang manusia yang boleh mengumpan saya dengan wang, pangkat, darjat tipu-tipu dalam percaturan politik Malaysia. Tidak ada satu orang manusia pun bebas berkawan dengan saya. Kerana saya mempunyai insting dan sixth sense yang diajar oleh kedua ibu bapa saya. Jangan mudah percaya dengan orang atas sedikit kehebatan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada akal, otak dan mulut berbisa saya ini, Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Rupa-rupanya dari kecil lagi mak bapak saya boleh tahu saya pasti diculik dan dibunuh. Kerana saya adalah spesies manusia yang lain daripada yang lain. Sayalah satu-satunya manusia yang berjaya menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak laknatullah yang tangkap saya secara zalim dalam sejarah politik Putrajaya. Kini, mereka semua merancang dan kantoi mahu menculik saya. Penculik upahan mereka, menghubungi saya sampai jam 5 subuh. Satu persatu penculik upahan itu sangat ramai mereka menghubungi saya. Hasil perisikan intelijen yang saya buat. Mereka beria mencari saya dari jam 12.33 malam dan menghubungi saya sehingga 5 subuh. Rupa-rupanya mahu
memerangkap saya dan menculik saya agar saya tidak menghadiri satu perbicaraan mahkamah kes berprofil tinggi. Plot twistnya, Mail Lambung dan konco-konconya takut datang perbicaraan mahkamah untuk jumpa Jufazli. Yang datang itu pun bergagar-gagar bercakap depan hakim yang arif lagi bijaksana. Ibrahnya, sudah terlambat untuk menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad. Kerana saya akan tetap terbang ke sebuah planet pada hari esok untuk menghadiri perbicaraan mahkamah antara saya melawan bekas Perdana Menteri Perompak yang takut kalah dalam perbicaraan mahkamah di sebuah planet dunia ini. Cuba anda komen dan teka, siapakah bekas Perdana Menteri Perompak yang takut hadir perbicaraan mahkamah hari ini bersama konco-konconya? Terkejut mereka semua melihat Jufazli Syekh Ahmad masih hidup bebas dan menang dalam perang besar Mahkamah Dunia Pakcik-makcik Oto Arum. Hakim-hakim seluruh dunia dan hakim-hakim di semua planet dunia ini tahu saya tak takut masuk penjara Pakcik-makcik Oto Arum. My mission is accomplished. Saya untung jika saya masuk penjara dunia tipu-tipu ini. Malah berdasarkan maklumat sulit, jika saya terus diheret dalam percaturan kuasa dunia ini dan disumbat secara zalim dalam penjara politik, Jufazli Syekh Ahmad akan menjadi triliun A baru dalam sejarah percaturan politik Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Mark my word. Anda boleh beli sesiapa sahaja. Nak beli hakim, nak beli siapapun. Saya bersedia untuk menjadi triliun A untuk masuk penjara tipu-tipu di dunia ini, tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and kantoi habis. Penculik-penculik upahan yang dibayar oleh pemimpin-pemimpin perompak penyamul laknatullah yang sudah tumbang selepas menangkap Jufazli Syekh Ahmad secara diktator, secara zalim dalam Malaysia. Lepas ni tak payahlah susahkan diri untuk menculik si Jufazli. Guna pistol anda, guna sniper anda, guna bom anda. Bunuh saya di tengah-tengah Kuala Lumpur tu. Saya selalu berjalan dekat pavilion. Tetapi saya pelik anda semua takut untuk tembak bom saya di tempat itu. Kerana inilah takdir kuasa Allah. Saya tidak takut mati seperti anda semua. Tun Muhyiddin Hadi Bawang, Mail Lambung. Wahai pemimpin penyamun penyangat laknatullah yang sudah hancur oleh saya, yang sudah hancur oleh Allah, yang sudah hancur oleh rakyat dalam percaturan kuasa dunia. Siapa makan cili, dialah terasa pedasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhir kata, terimalah hakikat. Jufazli Syekh Ahmad masih hidup dan semakin berani bersuara dan sentiasa menang dalam percaturan kuasa dunia ini. Kerana kabel besar saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, lebih berkuasa daripada iblis, syaitan, dajjal yang menjadi kabel besar anda di planet bumi ini. Sekian. Game is over, Tun. Mail Lambung, Muhyiddin Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional.
See you in court tomorrow, ya. Jangan tak datang macam hari ini. Sekian. Terima kasih.